أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله منا لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمين. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau Jamaliyah, barisan pengurusan surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan tuan-tuan yang bersama pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan ribu terima kasih kepada pihak surau. Saya sangat rasa terharu di atas sumbang pihak surau. Memang Darul Hidayat juga mengalami bencana yang besar. Darul Hidayat dah mengalami 5 kali banjir. Ini yang lebih besar sekali. 4 kali itu dia naik, tak pernah naik sampai ke surau. Surau tu dia 2 kaki. Jadi biasa naiknya 1 kaki je. Kemudian kita bina pula ada 16 pintu lagi yang baru ni, kita naikkan 3 kaki. Berdasarkan kepada surau 2 kaki tak naik, jadi kita kata kita naikkan 3 kaki, bina yang berbina. Kita lupa Allah tu berkuasa dengan cabar tuan-tuan. Ingat pada otak kita 3 kaki kita tak naik. Sekali masjid surau tu dia naik air 5 kaki. Atas masjid 3 kaki tuan-tuan. Tapak dia 2 kaki, dia naik 3 kaki. Tenggelam habis. Lepas tu yang bangunan baru yang kita bina 16 pintu tu kita naik 3 kaki, dia naik atas tu 2 kaki lagi. Baru kita sedar rupanya kita ni manusia tuan-tuan kan. Jadi maknanya memang semua habislah. Habis semua kecuali yang selamat katil besi. Quran pun habis, Quran dia rak-rak masjid tu kita letakkan sebab tinggi dia bukan tinggi tu dia rak tu. Dia naik ke kaki habislah. Habis semua. InsyaAllah sumbangan tuan-tuan ini akan saya panjangkan ke Darul Hidayat untuk dimanfaatkan sebagai sakit infak tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, untuk makluman saya dilantik kembali sebagai guru takmir bagi tahun 2022 hingga 2024. Akan berakhir pada Disember 2024. Pihak jabatan kata, Pak Id Terembau kata, mana-mana tempat yang kita mengajar teruskan dulu di tempat yang biasa, kecuali ada sebarang perubahan nanti. Jadi kita teruskanlah. Malam ni oleh kerana kita dah khatam, dah habis kitab
ziarah alam barzakh tu, saya nak bawa tuan-tuan pada malam ini sekadar menyampaikan pandangan dari sudut penilaian saya kepada satu isu yang tadi pun saya kupasnya di Surau Ihsaniyah, isu mengenai cuci kuil atas menggambarkan konsep dan maaf tuan-tuan, bukan politik, kita cerita ya, konsep keluarga Malaysia. Jadi Malaysia ni sampai kita pun sama-sama lah, sama-sama cuci masjid, sama-sama bercuci kuil sebab kita keluarga Malaysia. Jadi di sini saya tidak nak mengulas tentang keluarga Malaysia itu, tapi saya cuba memberi pandangan apa pandangan syarak kita mencuci kuil walaupun dipanggil seorang ustaz untuk menyampaikan dalam siaran TV mengatakan bahawasanya tidak ada halangan kerana darurah. Dibawa perumpamaan seperti babi itu hukum asalnya haram, tapi bila ada darurat maka yang haram itu dimaafkan memakannya. Sama juga asal hukum mencuci kuil itu haram, dan kerana bencana menimpa semua orang menghadapinya, keadaan yang selalu kritikal, maka darurat, maka bolehlah kita mencuci kuil. Apakah benar kenyataan huraian Al-Fadhil Ustaz ini yang di ruangan TV itu sebenar-benarnya pandangan syarak, atau ia untuk menggambarkan satu gambaran sebagai satu kupasan kita sebagai keluarga Malaysia? Jadi saya tak mulai yang keluarga Malaysia, saya menetap pandangan. Baik tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang hukum, mesti tak lari daripada 3 perkara. Di mana-mana di Malaysia ke, di Indonesia ke, di negara mana pun, dia mesti hukum fiqh dari 3 perkara. Yang pertama dipanggil darurah, darurah, ataupun bahasa Melayu panggil darurat, darurah. Yang keduanya dipanggil hajiat, ataupun bahasa Melayunya keperluan, hajat ataupun keperluan. Yang ketiga ni dipanggil tahsinat, ataupun dalam bahasa Melayu kita dipanggil sebagai pelengkap. Ada tak apa, tak ada pun tak apa, pelengkap sahaja. Kalau dia tak ada pun tidaklah pincang, kalau ada pun tidaklah maknanya dia tu menambah besar sangat saham dia. Baik, 3 benda ni mesti. Betulnya? Baik, saya mungkin tidak mengupas sudut tahsinan, tapi kita cuba lihat malam ni 2 perkara, darurat dengan hajiat. Darurat ni maknanya ialah benda tu perlu sangat, tersangat perlu. Kalau kita tak mengatasinya, maka akan berlakulah kebinasaan, berlakulah kerosakan. Maka sangat perlu. Tapi kalau hajiat, keperluan ni, kalau kita tak melakukan sekarang, dia masih boleh bertahan lagi. Tapi kalau darurat tak laku sekarang, maka bahaya datang. Terus datang bahaya tu. Kalau hajiat tak laku sekarang, boleh lagi tangguhkan, mungkin dalam 4-5 jam, mungkin besok pagi, mungkin lusa, ya. Baik. Jadi kalau kita nak katakan dikiaskan mencuci kuil itu hukumnya memang tak boleh. Kemudian kerana keadaan-keadaan tertentu, banjir sebegini, semua orang terlibat, maka datanglah hukum mengharuskannya, munasabahnya mencuci, orang Islam mencuci kuil. Maka dikiaskan kepada ambil hukum seperti hukum fiqh, hukum asal babi itu haram. Bila berlaku keadaan tertentu darurat, maka yang haram tadi berdosa kalau makan. Tetapi darurat, maka dimaafkan memakannya. Kias itu di peristiwa darurat babi itu dikiaskan kepada banjir, cuci kuil. Apakah tepat pandangan itu? Jadi sebelum kita kata tepat tak tepat, kita mari sama-sama malam ni kita sedikit melihat dari kaca mata pandangan syarak. Benarkah mencuci kuil itu dah sampai tahap darurat, sehingga maknanya orang Islam kena pergi tolong bantu orang Hindu cuci kuil? Benarkah? Jadi untuk nak jawab benarkah itu, kita boleh tengok tersebut darurat, dia mesti kalau tak diatasi, tidak ada tindakan, maka dia akan
merosakkan, menghancurkan, membinasakan 5 perkara. Salah satu 5 perkara. Pertama sekali, agama, merujuk kepada Islam. Yang keduanya, nyawa. Yang ketiganya, harta. Yang keempatnya, akal. Yang kelimanya, keturunan. Saya sebut ni tidak ikut tertib. Yang teringat saya sebutlah, ya. Nanti rujuk kitab, Ustaz kalau sebut tu salah tertibnya, mungkin sebab saya sebut tu tak ikut tertib. Apa ingat? Dia 5 perkara, ya. Maknanya agama, jiwa, nyawa, harta, akal, keturunan. Baik. Barulah kita tahu apakah benar kalau kuil tu tak dicuci maka akan memudaratkan salah satu pun dah cukup dah pada 5 perkara ini. Baik, kita tengok agama. Masuk Islam. Kalau kita tak cuci kuil tu tuan, maka akan binasa, akan rosak, akan musnahlah Islam. Nampak tak kaitan dia? Tak nampak tuan-tuan, bagaimana pula? Okay? Sebab kita sebenarnya Jumaat kat kuil masjid, ya? Baru ni mungkin lah, baru ni ada saya pergi ke memang saya pergi ke Shah Alam, Spa sebagainya, pakai berlumpur kan. Lumpur tu kan najis kan. Adalah seorang sahabat saya tanya, Ustaz, macam mana saya ni nak semayang Ustaz? Boleh tak saya semayang, saya pakai sini darurat? Saya faham tu maknanya sembahyang tu agama. Kalau tak semayang, rosaklah semayang tu. Tuan-tuan nampak tak? Kaitan dia nampak kan? Kalau ke kotor ni langsung tak semayang, dia menyentuh tentang agama. Tuan-tuan, macam tu tak semayang lah ni nak pakai kau ni berlumpur ni, kotor ni, najis semua ni. Ada sebab kita maklum lah banjir dekat pula dengan kubah najis semua. Saya kata beginilah. Pertama sekali saya kata, lain kali bila kita dekat banjir, tolong orang bawa pakaian. Saya bawa tawul, kain, semuanya bawa. Tapi dia tak bawa. Jadi saya nampak lah, dia kan tak semayang dah kan. Takkan nak buka suar, supaya tak terus suar kan? Dia kalau kain okey lah. Saya kata, jom pergi masjid, kau basuh lah sehingga masuk dalam air tu, basuh sebab tu, biar kita sembahyang dalam pakai suar basah. Sehingga sesuatu kau rasa yakin, okey lah ni, pakai balik, orang pakai ni sembahyang. Yang sembahyang dalam luar, okay, tempat yang berkapit kan. Nampak tak tuan darurat dia menyentuh sah? Kalau tak cuci kuil, apa yang rosak agama kita? Apa yang binasa? Jemaat insyaAllah tu. Jadi kita yang pertama tak tersentuh langsung. Okey, itu dia yang kedua pula. Nak katakan darurat, dalam bab pertama agama rosak tak? Kita pergi yang kedua, nyawa. Ustaz ni sentuh nyawa. Ada orang saya dia bagi video dia. Ustaz tu tentang nyawa lah, dia tak sentuh agama nyawa. Dia kan, jadi maknanya nyawa. Jadi kuil ni virus. Jadi mungkin virus itu akan menyebab membahayakan orang taman, yang mana taman ni adalah orang Islam ada sekali. Jadi maknanya dia kata, kerana bimbang orang virus itu boleh mengancam nyawa, maka kita kena segera mencuci kuil. Kalau virus datang, kita tidak kenal dah orang Hindu ke, orang Kristian ke, orang Islam ke, dia habis dia baik. Maka oleh itu harus kita mencuci kuil. Hukum berubah sebab nyawa, dia kata, terancam nyawa. Baik, tuan-tuan sekalian, untuk mengatakan mengancam nyawa dari virus itu bukan main persepsi dan sangkaan-sangkaan. Hukum fiqh tidak berdasarkan kebersangkaan. Mesti ada, kita ni negara, mesti ada satu pakar yang boleh kita hantar buat kajian. KKM tentu hebat, dia punya kekuatan dia. Kalau KKM satu badan kementerian yang berautoriti kata yes, kuil yang ini dia ni memang lakukan cukup bahaya, waktu itu barulah maknanya dia mengancam nyawa. Tu boleh cuci. Kuil yang dicuci oleh pelajar UIA itu ada tak statement atau kajian ataupun sedikit sampel diambil bahawa bayar itu telah mengancam nyawa? Tak ada. Al-Ustaz pun
mengatakan andaian, mungkin. Kalau mungkin tak boleh lah. Sebab kalau hujah mungkin, dia tak kuat. Sama macam hukum orang makan babi tadi. 2 orang, dia sesat, tak boleh, lapar sangat, jumpa kemah. Ada orang lah, dia kata pergi beri salam, tak jawab salam. Rupanya orang kafir. Lapar sangat ni, dia kata kami ni tak makan. Dia pergi hidangkan daging babi. Dia kata kata Islam daging babi tengah hari ni. Untuk sekalian, maka seorang ni dia tahu dirinya. Orang tadi, kalau Ustaz saya memang kena makan, Ustaz tak makan, memang saya akan mati, Ustaz memang tak makan. Baginya datanglah hukum dimaafkan makan daging babi. Saya mungkin boleh bertahan lagi 45 jam. Waktu itu saya tak boleh. Sebab saya yang ukur diri saya. Dan saya yakin saya tak boleh lagi makan. Nampak tuan? Ada keyakinan. Tapi kalau virus tadi, tak ada keyakinan nanti, kecuali lah ada badan, ada pakar-pakar buat kajian, akhirnya buat kajian, ambil sampel, bawa ke mak-mak, tengok iyo Will ni kena cepat dicuci kerana adanya virus. Waktu tu yes, orang Islam ko sampai turun agama cuci cepat. Ni tak ada. Bila tak ada, jangan kita mudah untuk meletakkan dianya darurat. Tak ada langsung satu, ya. Bermakna saya faham Ustaz ini hanya sebagai persepsi saja. Mungkin dia ada virus dan mungkin membahayakan, maka haruslah kita tak boleh. Hukum tak boleh macam tu. Mungkin tak boleh. Kalau kita tak ada virus, berdosa kita mencucinya. Hukum tak berubah. Jadi pada kes peristiwa ini, saya berpegang tidak ada virus. Sebab tak ada pun dibincangkan dalam berita ke mana ke. Rumah pun banjir, kedai pun banjir, macam-macam. Saya pun harungi banjir. Saya harungi di Salam sebagai ini, kan? Apa ni, air keluarkan masyarakat yang terperangkap. Tak ada apa pun. Maknanya orang pun turun. Jadi maknanya tidak ada pembayang yang boleh kita ambil sebagai bukti bahawa Will itu adanya kuman virus yang membahayakan nyawa. Tak ada bukti. Bila tak ada bukti, hukum tak boleh. Hukum tak boleh. Tetap dia bukan darurat. Bagi saya, mencuci kuil bukan darurat kepada nyamuk. Okey, 2. Yang ketiga, iaitu tentang harta. Kalau tak cuci kuil ni, ada tak harta akan binasakan rosak? Macam iya juga, kan? Kuil tu tak cuci, rosak. Baik, kembali balik kita bincang, apa itu harta? Jangan cepat kita kata, oh iyalah, kuil itu harta. Dalam syariat tengok balik, apa makna harta? Sebab kita nak mengukur ni. Kalau tak cuci kuil itu, dia membinasakan, merosakkan harta, maka darurat. Bila darurat, maka haruslah cuci kuil. Mak Islam, kalau turun dalam agama cuci kuil tu. Jadi nak pastikan kuil itu harta atau tidak. Apa itu harta? Harta ialah dimiliki, ada nilai dan diwariskan. Kuil dimiliki tak? Tak ada. Dia milik bersama. Macam kita ni tanah adat. Siapa punya tanah adat? Tak boleh, itu wak punya, kita punya suku punya kan. Bukan dimiliki. Nama yang Maktih pegang tu, Makcul pegang tu, bukan dia pemilik. Dia adalah pemegang amanah. Tapi siapa dimiliki? Maka tak. Ada nilai. Mungkin aku nilai dia kan. Diwaris. Adakah kuil diwaris? Tak. Jadi maknanya satu mungkin bernilai, tapi dimiliki tidak, maka tak kena juga. Jadi tiga-tiga kena. Maka jelas bahawa kuil bukannya harta. Dia adalah apa tentang kuil ni? Tempat mensyirikkan Allah dari kacamata syarak. Tapi dalam konteks kita panggil rumah ibadah. Dia rumah ibadah. Bukan rumah Hasan, bukan rumah Abu, bukan rumah apa. Dia rumah ibadah. Tuan-tuan, kuil, nampak tak? Kuil, saya pun kurang setuju kata rumah ibadah ni. Kuil kira tempat khusus yang dibina untuk mensyirikkan Allah. Jadi berharga.
Jadi kalau tak cuci kuil tu, adakah dia merosakkan harta? Tak, sebab kuil bukan harta. 3, masih tak lekat. Satu pun jadi 5 perkara. Satu lekat, maka bolehlah kita katakan dia darurat. Apalah, ada lagi 2. Tengok pula akal. Yang keempat, akal. Ya? Kalau tak cuci kuil, orang Islam tak tolong cuci kuil, maka akan rosak dan binasa lah akal. Macam minum arak lah, minum, maka gila. Tak ada. Tuan-tuan pun setuju. Saya rasa siapa pun tak dapat nak mengaitkan dengan akal, maka tak kena juga dengan akal. Dah 4 dah. Kita ambil tadi keturunan. Kalau tak cuci orang Islam, tak tolong cuci kuil, maka rosak, binasa lah, bahaya lah pada keturunan. Kan? Jawabannya, di mana daruratnya? Ayat ni saya tak faham. Kalau kita sekadar menjawab untuk menggambarkan kita keluarga Malaysia, tak boleh. Hukum tak macam tu. Hukum kena tengok betul. Pada agama kau kenanya, pada nyawa kau kenanya, pada harta kau kenanya, pada akal kau kenanya, kepada keturun kau kena. Tak, 5 ni dipanggil oleh kata darurat al-khamsah. Kena isu apa-apa sahaja yang kena salah satu daripada 5 perkara ini, maka hukum darurat. Kalau hukum darurat, maka hukum berubah. Apabila darurat, hukumnya berubah. Babi haram berdosa, makan babi hukumnya. Darurat, maka dimaafkan makan babi. Ada hukum darurat. Yang tadi kan, saya tak boleh lagi makan waktu tu, jangan kawan saya dah kena makan lah. Tapi saya bimbang, takut nanti tak jumpa makanan, saya ambil, saya pun tapau di malam ketul yang dimasak oleh orang Islam tu. Tak apalah cik, saya tapau lah ni. Tapi nak makan dia tak boleh. Saya tapau sebab saya takut nanti 5 jam saya tahan lagi ni, takut tak jumpa. Tiba-tiba 3 jam jumpa benda yang saya makan. Buang, kita makan yang tu. Katalah dah 7-8 jam, saya pun dah rasa memang saya dah sampai satu pembayar, memang saya kalau tak makan bahaya pada nyawa saya. Saya sendiri tahu, dia berlaku pada diri saya. Cik, saya keluarkan lah, saya buka. Kawan saya boleh makan apa tak? Tak boleh. Dia kena ukur dirinya dulu. Kau tadi dah makan kan? Dah kan? Kan kau, macam mana? Saya boleh tahan. Boleh tahan yang makan, aku seorang makan. Macam tu lah. Dia macam mana kita katakan kuil itu darurat? Sebab tak dapat dibuktikan. Kalau macam tu, bukan darurat, dia masuk yang kedua, iaitu hajiat. Ketiga kan tadi, darurat, hajiat, tahsinat. Hajiat. Dia masuk ke hajiat. Baik. Bila masuk ke hajiat, hukum takkan berubah, tetap macam asal. Hukum berubah hanya pada keadaan darurat sahaja. Pada hajiat, dia tidak berubah. Macam mana asal babi itu berdosa, makannya berharap, tetap berdosa makan berharap. Dia berubah, dimaafkan makan kalau berharap, hanya darurat saja. Bila masuk pada hajiat, hukum tak berubah. Kalau hukum tak berubah, apa hukumnya orang Islam mencuci kuil? Mengecat pagar pun hukumnya haram. Kontraktor diiklankan oleh pihak pengurusan kuil tentang maknanya buka tender untuk cat pagar. Orang Islam pun masuk, dapat tender tu, haram dia buat. Cat pagar, mencuci kuil ni lebih lagi lah, sebab kita ditegah oleh agama kita memudahkan orang mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, kita ditegah jangan mempermudahkan orang untuk mensyirikkan Allah. Dia tak boleh nak sembahyang, kita betul cuci, itu mudah je nak. Kita orang Islam jangan membantu dia untuk mensyirikkan Allah. Haram hukumnya. Orang Islam membantu
orang Hindu untuk mensyirikkan Allah. Kita cuci kuih supaya bersih, supaya dapat dia semayang. Bantu tak? Bantu. Hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab dia itu tak masuk ke dalam kelompok darurat. Ya. Kita jangan mempermudahkan dia mensyirikkan Allah. Ya? Kalau cat pagar pun tak kena mengena, lagilah kuil dia. Jadi bermakna hadiah kita, kecualilah orang tu bekerja di masjid daerah, kan? Di arah dia mencuci semualah, longkang pun dia cuci, masjid pun dia cuci, kuil pun dia cuci. Sebab dia, yang ini kita boleh sandarkan kepada kojo, tugas. Di masa yang sama dia jangan redha, sebab ada kaitan sikit. Dia adalah skop kerja dia membersihkan, maka termasuklah kuih dia bersihkannya. Yang ni boleh kita lapik dengan sebab dia tu sebagai majlis daerah orang cuci. Namun dia kena hati-hati, dia jangan redha. Pelajar UAE apa kaitan dia tuan-tuan? Kalau majlis daerah ada kaitan dia, tu kau dosen bos daerah memang bisa mencucikan, bukannya kuih semua dicucikan. Jadi boleh terlapik, boleh terlapik jawapan dia cuci itu dengan sebab dia orang MPS. Sebab ada yang Islam, ada India kan. Yang tu saya rasa boleh dibincang. Pelajar UAE ada berkaitan dia. Apa kaitan pelajar UAE cuci kuih? Sebab darurat Ustaz? Tak ada. Bincang darurat tak ada. Apa kaitan dia dengan darurat? Apa makna darurat? Kita tuan-tuan, kita orang Melayu ini sangat mudah untuk menggunakan istilah syarak tapi tak tepat. Dulu ingat lagi kita gunakan istilah khalwat, ditangkap khalwat, kan? Akhirnya kita celik dan beritahulah, tak usahlah guna istilah khalwat ni. Khalwat ni satu istilah yang sangat hebat, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di Gua Hira. Istilah tu Nabi laksanakannya. Tiba-tiba kita nak kenakan ke tempat yang tak kena, ditangkap khalwat. Akhirnya ulama tegur, kali tukar pula kepada percubaan persetubuhan haram. Tak apalah, percubaan memanglah percubaan persetubuhan haram. Ini yo kita percubaan haram, memang kita tangkap tu dah selesai. Tak, undang-undang macam tu. Undang-undang memang percubaan. Sebab yang bukti dia tu di mana? Kalau kita menuduh ni tetap percubaan. Bertanya macam mana selesai? Selesai dah Ustaz kan? Ustaz ni sampai. Tetap juga betulnya percubaan. Betul ya? Jadi samalah macam darurat ni, kan? Kita mudah mengistilahkan darurat. Tadi kenapa pula sembahyang lambat modal atau lagi 15 minit nak maghrib usaha asar? Macam mana pula Ustaz? Saya ni tak payah pengantin. Orang datang salam, jadi envelope tu saya kena ambil. Ya? Jadi takkan tamu datang kembali darurat. Betul ke? Kita ayah pengantin menyambut tetamu datang, lepas tu kita balikkan nak salam dengan dia, sampai kita pun melambatkan asar, langsung kita kata darurat. Betul ke? Tuan-tuan, darurat tu mesti menyentuh 105 perkara. Tuan-tuan, tak ada darurat tu. Anak kita pengantin perempuan, dia soleh kan? Dah soleh 10 zuhur lagi. Lagi hijau pakai lip lap mata buka hijau, tutup biru kan? Ya. Lepas tu dia pun tak semayang asar, toki mana? Kenapa tak asar? Darurat, tak boleh, tak kena. Jadi istilah tu jangan mudah kena. Sebab itu tadi saya takut bila cakap, seorang ustaz cakap darurat, masyarakat awam pun sekali memudah menggunakan kalimah darurat. Masyarakat awam mudah menggunakan kalimah darurat. Ustaz pun keluar TV darurat.
langsung ngam. Ustaz cakap boleh orang Islam turun cuci kuih sebab darurat. Masyarakat awam pun selalu guna kalimah darurat. Langsung pun terima, oh iyalah, bolehlah turun cuci kuih orang Islam sebab darurat. Sebab masyarakat memang mudah guna kalimah darurat. Betul tak? Dalam syarat tak boleh. Darurat tu ada dia punya istilah dia, macam mana dikatakan darurat. Jadi bila terkongsi tadi, orang Islam turun kerja UAE, turun cuci kuih, boleh diharuskan, munasabah, eloklah tu. Bahkan Ustaz kata, saya Ustaz dalam TV tu lah, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada UAE. Tak kena. Saya tak setuju sebab bukan darurat. Bila bukan darurat, maka hukum tetap asal. Itu haram, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi tak boleh kita dapat cuci projek membina tandas kuih pun tak boleh. Sebab itu fatwa, saya ingat lagi, kita telah mula fatwa. Kita hantar kepada DO satu Malaysia ni, supaya bila offer tender, tengok projek apa. Kalau projek itu berkenaan rumah ibadah, maka pastikan orang Islam jangan dibenarkan masuk tender tu. Tapi kalau dia main Cina buta, kan, dia bersyirikat, dia panjang lesen orang lain, itu dosa dia. Itu dosa dia. Kita sebagai orang yang melakukan tender dan membuat pemilihan tender, ikut fatwa. Sebab itu tuan-tuan, ketika mana di Islam dulu, parti DAP minta kepada kerajaan dalam dewan supaya maknanya mana-mana taman perumahan jangan isytiharkan reserve masjid atau surau. Dia kata reserve rumah ibadah, umumkan. Katanya masjid boleh buat, kuil boleh buat, tebekong boleh buat. Nampak harmoni kan pada akal kita. Baguslah, ini nama keadilan. Ini namanya keadilan. Jadi mana kita buka, semua orang boleh. No. Islam agama persekutuan memberi makna yang cukup mendalam. Setiap rumah, taman dibina tak layak, tak boleh, haram hukumnya. Kerajaan mengatakan reserve itu adalah rumah ibadah. Kita sama-sama lah, ni kuil, buatlah. Ni masjid, buatlah. Ni tebekong, buatlah. Tak boleh. Mesti reserve tu, mesti dinyatakan dia reserve masjid atau surau. Kalau kerajaan benarkan, berdosa dia. Sebab kita memberi ruang untuk dia mensyirikan Allah. Betul tuan-tuan. Dia punya pergi ke situ. Jadi itu sikit perkongsian saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat menjawab dengan teliti. Bagi saya, hukum jangan diolah dengan ikut persepsi yang kita nak. Kita nak menggambarkan Malaysia ini satu keluarga yang besar, kan? Lepas itu kita hukum pun nak main pusing-pusing. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh nak pusing-pusing. Sebab hukum macam mana pun tak hukum, kan? Lepas itu masa saya dapat fatwa juga, pihak kuil pernah mohon kepada kerajaan negeri. Dia minta membenarkan, kerajaan negeri hendaklah membenarkan kuil dibina melebihi 2 tingkat. Sebab dapat fatwa, you boleh buat kuil cik duit, tapi jangan buat lebih 2 tingkat. Dia mohon lebih daripada 2 tingkat. Kita tak benarkan. Sebab apa? Sebab masjid saja yang dibenarkan. Darul bina lah. Itu masa bina masjid mana dulu? Allahumma salli ala Muhammad. Di Seremban. Waktu saya ada dalam masyarakat tu. Jadi ada idea daripada DO IJKR. Ya, IJKR ya. Dia mencadangkan supaya bajet Nara tu dipindahkan buat besarkan lagi tandas. Dia kata masjid ni tandas yang digunakan. Dia kata kita bina menara tu mahal, tapi tak digunakan untuk nak horn speaker aja. Jadi kita ambil bajet tu dikurang dalam 60%, larikan bajet menara tu buat tandas besar lagi tandas. Pada akal
nampak ia bijak pandangan tu. Pada syarak tidak. Sebab tuan-tuan, masjid tu, kita ni, kepala kita yang mulia adalah kepala, tinggi kan. Masjid tu syiar dia menara. Syiar dia menara. Jadi lagi tinggi. Begitu kita nak, dalam perbincangan dulu, kita nak Seremban ni mula dimasukkan dalam kerajaan negeri, membina masjid di bandaraya. Kita dah bandaraya kan, nama istilah bandaraya tu mesti menara tinggi menjulang, sebab tak nak nanti tenggelam di bangunan. Jadi mana kita nampak menara masjid, apa pergi Mesir sini, jauh dah nampak masjid dah. Kalau kontongnya, bermakna kita mengkontongkan syiar masjid itu sendiri. Jadi nak ambil bajet tu, bawa ke tandas, logik pada akal, tak bagus pada syarat. Meninggikan menara itu adalah satu syiar kepada batang tubuh fizikal masjid itu. Jadi bukan takkan Allah letakkan speaker saja, dia lambang. Macam kita lah, bila dimakan pakai biar mau haji tu kan, gitu. Itu sekalian, yang baik itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kelaman saya, itu rumusan saya, bahawa saya tidak bersetuju mengatakan bahawasanya pelajar UAE turun mencuci kuih itu adalah benda yang diboleh syarat dan darurat. Dia cerita tuan-tuan, ada satu agensi ni yang ambil nak gambarkan kita ni keluarga besar kan. Jadi ambillah peluang isu banjir ni, ambillah orang India cuci masjid, ambil gambar kan. Lepas tu pula buatlah program yang kedua, ambil pula orang UAE cuci pula kuih, ambil gambar. Jadi kita keluarga besar. Tak boleh tuan-tuan. Orang Hindu cuci masjid tak ada masalah. Walaupun pegekah orang kafir dari masuk masjid, tapi nak cuci kafir semua dah berlumpur, bolehlah kita benar dia masuk. Tapi kita mencuci dia ada lain hukum. Jadi keluarga kita yang besar ni, Malaysia ni, tak boleh kita nak sinergikan hukum tu dengan istilah tu, tak boleh. Tak boleh. Kita mesti rujuk pada fatwa-fatwa yang ada. Ustaz, saya tanya Ustaz, budak yang mencuci budak Ustaz, perlukah dia bertaubat ke apa ke jangan Ustaz? Memang kena bertaubat. Tak penganjur pun kena bertanggungjawab. Sebab itu apa-apa pun kena. Bagi saya Ustaz ni, sebelum TV panggil dia bercakap, bagi pihak nak menggambar kita keluarga besar ni, dia telefonlah mufti dulu. Kita ada 14 orang mufti. Sekurang-kurangnya telefonlah mufti yang berhadapan kita. Mana apa dia, katalah KL kan, wilayah Persekutuan, ada mufti telefonlah. Datuk, tuan, doktor kan, saya ini diminta saya tentang pandangan hukum orang sendiri. Apa pandangan fatwa? Ambillah maklumat. Fatwa itu fungsi dia memimpin masyarakat dengan hukum. You dipanggil di TV untuk menyampaikan pendapat itu, kena refer kepada fatwa. Jangan kita nak olah-olah. Jadi itu yang jadi itu. Kalau dia refer fatwa, saya rasa dia takkan cakap macam itulah. Jadi pelajar tu kena diberitahu lah. Bukan kita beritahu, penganjur lah kamu beritahu. Saya minta kalau bertobat lah, kita silap gitu. Sebab hukum tak berubah lagi. Dia pergi kepada hadiah saja. Dan hadiah kepada saya bukan pada kita, pada dia orang Hindu. Keperluan dia tu, keperluan dia sendiri untuk cuci kuil. Kita tak ada keperluan ya? Keperluan kita ialah jangan membantu dia untuk mensyirikkan Allah. Apa keperluan kita? Keperluan kita jangan memudah dia untuk mensyirikkan Allah. Jadi dia sucilah sendiri. Disilap dia lah. Ada masa lagi, boleh Ustaz jelaskan sikit pasal isu yang kuil bersuara yang masak untuk masak, lepas tu bagi ke. Yes. Okey. Dia memasak tak ada masalah. Ya, dia masak di kuil, dia masak tak ada masalah. Tetapi yang paling penting, bahannya mesti halal. Itu penting. Dia hantar makanan tu, kita makan tak boleh makan. Dia kumpulkan duit, dia masak-masak, nanti dia hantar pada orang kan.
tak ada masalah. Yang penting halal lah. Kalau kita ragu, elakkanlah. Tapi kalau kita halal, kan, makanlah, tak masalah. Dia makan ada kaitan dengan ibadah tadi. Tetapi kalau kita membantu dia, itu memang tak boleh. Jadi isu apabila tadi itu boleh tak dia bagi kita makan. Tak pernah zaman Nabi dulu awal daging sampai daripada negara Islam, tak bertanya, dia kata makanlah. Sebab dia ahli kitab, dia kata. Itu maknanya kita yakin, makanlah. Kalau kita rasa ragu-ragu, jangan makan. Hukumnya begitulah. Dia tidak membawa kepada akidah, macam kata dia. Dia tak bawa kepada akidah. Dan itu menurut saya tidak isu lah. Ya Ustaz, pernah satu masa tahun-tahun lepas, sekumpulan orang Islam berbuka puasa di satu tempat orang Yes, Islam yeah. lah. Dan masakan tu dimasak oleh orang yang dulu. Yes. Yang mana hukum? Itu saya tahu sangat sebab saya NGO dulu. Itu antara yang saya menentangnya. Ya? Walaupun untuk bersih ke apa, itu dipanggil aktiviti keharmonian. Maknanya bahaya sebab nanti dia akan menjadi lahir normalisasi. Maksud normalisasi apa tuan? Benda yang besar, benda yang disekat di kamu, akhirnya biasa-biasa, kita tak pandang lagi dah. Contohnya apa tuan? Contohnya kita tengok orang beli meko, selalu orang tengok. Ada akhirnya jiwa kita pun tak sensitif lagi dah. Situ perginya. Kan macam juga aktiviti usia anjing. Saya pernah berbincang dengan ustaz tu, dia kata apa isu Malaysia? Usia anjing sama. Tidak besar. Jadi kita usia anjing sama lah. You bukanlah usia anjing sama tu saya kata. Tapi you tengok apa objektif penajo kepada normalisasi. Akhirnya hilang sensitiviti kita tentang perkara yang haram dan kita bermudah-mudah dengan yang haram. Jadi program tu saya tak setuju. Banyak cara lain lagi. Sebab takut nanti kita akan menormalkan normalisasi. Lepas tu pergi ke kuil, lepas tu masuk semayang. Kita semayang lah. Tapi yang penting arah kita. Sina Umar ziarah ni gereja sampai asal dan habis, masuk dan lewat. Maka kata aku kena semayang. Ajak Amirul ini, saya pergi masjid tu, pergi masjid Omar kat Seriak. Saya pergi, saya masuk gereja tu. Jadi lepas tu terajak saya masuk. Sama kata pati kata, wahai Amirul ini, sini semayang. Dan Omar, boleh tak semayang? Boleh. Tapi nak Omar nampak beyond punya. Dia takut nanti orang akan main hujat dengan Omar untuk normalisasi dengan gereja. Sedang kita dengan gereja ni jangan kita bermudah-mudah. Dengan kuil kita bermudah-mudah. Maka jangan pun tak apa, aku semayang. Keluar dari pintu gereja, dia ambil batu dan dia balik. Dia balik, jatuh batu tu, maka di situlah aku semayang, dia kata. Maka di situlah dibinanya masjid. Saya tengok jauh jarak balik dengan Sayyidina Umar tu. Maka Sayyidina Umar semayang di atas tanah, tempat jatuhnya batu, balik dengan dia. Di sini menunjukkan bahawa Sayyidina Umar memandang sujud, dia tidak bermudah-mudah. Kita pula nak buat program pula, berpuasa, pergi pula berziarah ramai-ramai, lepas tu dengar dia punya khutbah dia. Harmoni. Tuan-tuan sekalian, kita je nak harmoni, dia tak ada harmoni. Binekula punya lawan kan. Kalau betul nak harmoni, yes, sekolah hanya satu, ini saja. Binekula tutup kan? Tak. Habis kenapa kalau harmoni, kita yang beri, kita yang terhege-hege sangat. Banyak benda lah yang kita, saya dulu antara saya kata saya tak setuju dengan program ini. Program harmoni ni saya tak setuju. Banyak benda lain yang dia buat dengan harmoni. Wallahualam ya. Yang baik Allah Subhanahu wa taala yang maha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.